Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, selamat tengah malam sebab dah pukul 11.26 tengah malam dah. So, hari ni agak lewat sikit buat video. Sebab tadi ada majlis, bukan majlis lah, kita macam buka puasa dengan family apa semua kan. So, kita orang buka puasa dekat Oleh-Oleh Bali Sunway Pyramid. So, quite banyak benda yang settlekan jugalah sebelum pergi buka puasa tadi. Ada settlekan pasal rumah kat rumah lama kan. So lambat sikit lah nak buat video hari ni. Dan topik yang kita orang macam saya sendiri terfikir tadi nak buat, sebabkan tadi banyak urusan pasal rumah. So hari ni macam nak cerita pasal rumah pula kan. Tak adalah cerita yang orang kata cerita yang terlampau formal sangat. Cuma nak share pengalaman sendirilah, pengalaman sendiri. Mungkin ada yang tengok video ni yang ada plan, yang ada impian nak beli rumah pertama kan. Nak beli rumah atas nama sendiri. So macam mana nak buat. So saya sharekan sikit lah macam mana pengalaman ataupun macam mana saya boleh boleh berhasil untuk membeli rumah pertama atas nama saya sendiri selepas berapa tahun selepas daripada start saya berniaga 2008 sampailah ke 2019 tu baru saya dapat beli rumah pertama. Agak saya ambil tempoh masa yang agak lama jugalah untuk saya dapat beli rumah saya yang pertama. Kalau macam orang lain mungkin 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun dah boleh beli rumah sendiri kan. Cuma je lah rumah ni kalau kata kita masa muda-muda bukannya fikir sangat nak kena ada ke kan rumah. Macam yelah tinggal dengan parents kadang-kadang kan, ataupun duduk dengan kawan-kawan. So tak ada pun tak apa lagi kan. Yang penting ada kereta. Ada kereta yang best kan. At least macam dulu ada Satra Neo ke kan. Wow, macam hype sikit kan. Rumah ni tak ada pun tak apa kan, boleh sewa je. So macam bila dah ada family, dah berkeluarga, macam ada terdetik lah nak beli rumah kan, nak ada rumah sendiri yang selesa untuk anak-anak nanti kan, untuk isteri. So mungkin ada juga yang dalam situasi yang sama juga. Sebelum ni tak terfikir pun, tapi sekarang dah ada decide macam mungkin nak kena ada rumah sendiri. Tak tahulah, macam-macam problem lah. Mungkin ada masalah dengan tuan rumah yang kita sewa sebelum ni, ataupun kita ada menyewa dengan mana-mana orang kata yalah, menyewa dengan mana-mana pemaju ke, macam bukan pemaju, dia menyewa dengan under government ke kan. So mungkin dah terfikir untuk nak ada rumah sendiri pula kan. Mungkin ada kontrak dengan rumah lama. So bila dah habis kontrak tak tahu nak pergi mana kan. So kalau kata ada rumah sendiri, tak adalah kita nak kena ada kontrak semua kan. Okay, so apa yang saya buat untuk saya daripada meniaga pasar malam kaki lima, meniaga pasar malam, dapat beli rumah. First kali yang saya buat memang saya kena cari satu bisnes ataupun satu perniagaan yang memang ada statement. Maksudnya ada payslip, ada statement, ada ni lah, slip gaji lah orang kata. So saya kena cari bisnes yang ada payslip. Sebab apa? Penting bila kita ada satu bisnes yang ada payslip ni, supaya kita ni ada bukti yang kukuh lah, mengatakan kita ni memang ada terima duit keluar masuk. Contoh macam saya meniaga dulu dekat pasar malam, kita tak ada bawa duit tu masuk dalam bank apa tau. Kita pegang duit hari-hari. So bila kita pegang duit hari-hari ni, bank dia tak boleh nak detect sama ada kita ni betul memang ada memang ada duit lah. Untuk dia nak percaya kita ni yang kita boleh bayar dia setiap bulan, dia nak bagi pinjaman tu lah. Okay, so daripada situ memang susah kita nak dapatkan trust daripada bank untuk bagi loan. Melainkan kita ada current account, kita ada declare dengan LHDN. So kita ada buat license kan, kita register. Mungkin baru mudah lah untuk nak beli. Itu pun bergantung pada tengok bisnes tu macam mana pula.
So apa yang saya buat, saya cari satu platform, satu peluang perniagaan yang memang boleh bagi payslip. Dia still menjual produk, tapi bila kita jual produk tu, satu produk pun kita jual, kita akan dapat payslip. So itu sangat penting. Bila ada payslip, akan adalah bank statement. So bila ada dua ni, memang sangat orang kata membantulah bila kita nak beli rumah, nak beli rumah pertama. Sebab kalau kata tak ada benda ni, tak boleh. Memang kita tak ada trust daripada bank, bukan company, daripada bank. So tu yang pertama, saya cari satu platform perniagaan. Alhamdulillah dengan bantuan kawan saya jumpa satu platform perniagaan yang boleh ada payslip. Selepas tu, bila dah ada payslip, satu part. Dan macam mana kita nak cantikkan pula payslip tu? Maksudnya macam mana kita nak ada orang panggil income yang kukuh lah. So daripada situ saya decide untuk nak buat betul-betul dengan bisnes yang baru ni. Dia lebih kepada direct selling lah. Kita direct sale dengan pelanggan. So saya cantikkan statement tu, maksudnya saya buat betul-betul bisnes tu. So kita tahu kalau kata kita buat direct selling ni, kita lebih banyak kita dapat lebih banyak kita dapat sales. So lebih banyaklah kita akan dapat commission. So saya pegang pada CFA itulah. Lagi banyak kita buat sales, lagi banyaklah kita dapat commission. So saya pulun buat sales sebanyak yang mungkin. Saya belajar macam mana nak improvekan daripada start zero balik. Saya belajar macam mana nak approach, nak fact finding customer, dan macam mana kita nak handling objection, dan kemudian kita nak closing dan after sale apa semua kan. So saya pulun daripada part tu. Saya belajar dan lama-lama nampak progress dia. Alhamdulillah cantik. Sales pun orang pun makin trust, makin percaya. Dan sales pun Alhamdulillah Allah pemudahkan. So saya cantikkan statement tu selama lebih kurang 6 ke 8 bulan macam tu lah. Dia akan ada memang up and down sebab kita bisnes kan. Tapi bila kita buat konsisten, kita ada matlamat kita nak capai. So kita bekerja mengikut matlamat tu. So kita akan sentiasa jaga disiplin rutin harian kita. Kita akan jaga momentum kita. So selama lebih kurang 8 bulan saya usaha buat. Dan selepas bulan ke-8 saya cuba untuk buat submission loan rumah pertama lah. Ada few perumahan yang saya pergi visit, saya pergi melawat lah. Saya pergi tengok dekat mana yang sesuai apa semua kan, berapa harga rumah. Ada banyak company yang saya pergilah dengan bantuan kawan-kawan yang lain juga. So Alhamdulillah ada satu pemaju yang saya sekarang duduk ni lah. So saya buat submission dekat situ dan Alhamdulillah loan saya pun approve. Selepas 8 bulan saya buat bisnes direct selling tu lah. So daripada situlah saya percaya yang sebenarnya semua orang mampu beli rumah sendiri. Tapi dengan syarat kena cari satu platform yang kukuh, yang boleh ada payslip. Banyak sekarang ni banyak je yang boleh bagi bila kita buat dapat commission dan dia orang boleh bagi payslip banyak. Ada banyak. Pergilah cari kat mana-mana. Even kita sambil bekerja pun, kalau ada yang masih tengah bekerja sekarang ni, pergi je cari. Ada banyak peluang, ada banyak bisnes. Ada yang ada produk, ada servis yang boleh bagi commission statement. So buat, cantikkan kita punya commission statement. Bekerja betul-betul ikhlas, memang nak bantu selesaikan masalah pelanggan. InsyaAllah kita punya commission statement tu akan cantik. Dan kita boleh, bila dah cantik, kita boleh try submit lah. Biasanya kalau ikutkan 6 bulan je, 6 bulan kita boleh try submit lah. Mana-mana loan, mana-mana rumah yang kita nak beli lah. So macam tu je lah saya buat sebenarnya. Ni daripada pengalaman saya sendiri. Saya cantikkan, saya cari bisnes yang ada statement,
kemudian saya submit terus loan selepas saya cantikkan statement tu lah. So dia kalau kita berniaga, dia punya kiraan dia lain sikit dengan orang yang makan gaji. Contoh kalau kata kiraan orang berniaga, contoh kalau kiraan orang makan gaji, contohlah kalau kita nak beli satu rumah tu, dia kata dia punya level gaji yang sesuai untuk beli rumah tu dalam 3,000 lah dia cakap kalau orang kerja, okey. Tapi kalau kita berniaga, kita kena double up dia. Maksudnya kita kena cantikkan kita punya commission statement tu, at least kita kena ada 6,000. At least kena ada 6,000 dalam kita punya statement, kita punya commission statement. Dan nanti bank dia akan halfkan lah, dia akan ambil 50% daripada statement tu. So kalau kita nak beli rumah yang dia punya bulanan tu layak untuk orang yang bergaji 3,000 kalau kerja biasa. So dekat bisnes tu, dekat bisnes sampingan yang kita buat tu, ataupun bisnes yang kita dah berubah kejaya sebelum ni, kita kena double up dia, kena 6,000 lah, 6,000 ke 7,000 ke tu, maksudnya cantikkan statement tu. So kita kena perlu buat sale dan konsisten selama 6 bulan. Kalau konsisten selama 6 bulan, memang akan boleh dapat, InsyaAllah memang boleh dapat. So itu je. Itu je yang pengalaman saya sendirilah. Saya tak tahu orang lain, tapi pengalaman saya sendiri saya cantikkan. Saya bagi IC depan belakang. Saya bagi statement bank 6 bulan dengan commission statement selama 6 bulan. Itu je saya buat. Dan alhamdulillah rumah tu approve. Rumah berharga 308,000, tapi ada diskaun lah masa tu. Promotion kan, ada diskaun. Alhamdulillah. Ada rebate. So ada rebate lagi, ada cashback. So alhamdulillah lah. Memang bermakna benda tu proven lah. Memang boleh beli. Tak kisahlah kita ni background macam mana pun sebelum ni, ada SPM ke tak ada SPM ke, belajar tinggi ke belajar tak tinggi ke, semua orang boleh beli rumah sebenarnya. Cuma atas kita lah, bergantung pada diri kita sendiri, sama ada kita betul-betul nak ataupun kita sekadar nak tapi kat mulut je. Ada beza. Kalau kita betul-betul nak, kita akan cari jalan lah macam nak buat. So kalau kata kita bukan betul-betul nak, kita je sekadar cakap dapat lah, tak dapat lah. So memang susah lah nak dapat. Okay, so itu je lah saya share untuk kali ni. Dan kalau ada siapa-siapa yang nak tahu lagi macam mana saya boleh beli rumah, ataupun nak saya share lagi kan tentang macam mana saya buat, apa yang saya buat, dan boleh kontak saya. Boleh kontak saya kat WhatsApp saya. So nanti saya akan sharekan saya punya nombor telefon. Lepas tu nanti saya akan ceritakan lah macam mana saya buat. Dan mana tahu kalau daripada situ korang boleh juga cuba untuk dapatkan juga. So rezeki korang jugalah. Mana tahu kan, kita buat sama-sama lah. Boleh, tak ada hal. Kita boleh PM dekat WhatsApp nanti. Okay, so sampai situ sajalah. Sampai situ je saya punya sharing untuk kali ni. Dan ada siapa-siapa yang ada nak tanya ke, macam biasalah, ada nak tanya ke apa semua, boleh terus cari saya lah, boleh kontak saya. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi.